Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi pada siri yang ketiga, pengajian kitab Muqaddimah Hadramiyah bab puasa dan i'tikaf. Jadi insya-Allah ahlan wa sahlan Muhammad Rahmat Muhammad Ali. Ini sahabat saya, setiausaha acting pemangku setiausaha Tirmizi Center. Ya. Jadi kebetulan rancangan ni adalah anjuran Tirmizi Center dan Ahli Sunnah kumpulan penyelidikan Ahli Sunnah wal Jamaah Kuala Lumpur dan Selangor. Jadi cadangan tu kami terima kerjasama dengan Tirmizi Center. Maka atas kerjasama dan idea daripada kedua-dua belah pihak, maka kita laksanakan program ni. InsyaAllah kita akan masuk siri-siri seterusnya. Kita akan habiskan bab puasa dan kita akan masuk bab iktikaf. Iktikaf pun part of bab puasa juga. Sebab apa kita digalakkan beriktikaf di masjid pada bulan Ramadan, terutamanya pada 10 malam terakhir. Mr. Rahmat tanya, kenapa solat Jumaat dibatalkan tapi biskut boleh beli? Ya, kita tak tahulah zaman sekarang. Ya, ini soalan-soalan yang kita ambil pengajaran lah. Ada manusia-manusia yang tak faham apa yang dimaksudkan. Ya, Akhi Afiq Khan, Brother Rahmat dia gurau je tu. Dia bukan betul-betul dia tahu. Dia gurau, dia tanya soalan. Ya, dia nak peli orang yang tunjuk-tunjuk pandai lah. Kenapa masjid tak boleh pergi, pasar boleh pergi. Ya. Jadi untuk maklumat, soalan tu bukan don't take it serious lah. Dia gurau saja tu, dan lebih kepada sinikal pada orang yang jahil buat-buat pandai. Ini satu masalah yang kita hadapi. Jahil tak apa, saya pun jahil juga. Saya pun banyak lagi yang saya tak tahu. Ya. Dah kata ustaz ada jumpa ke hadis ni? Wallahu alam, saya tak pernah jumpa. Saya pun tak berani nak kata tak ada. Tiba kita kata tak ada, rupa-rupanya ada. Jadi bahan yang kena kat kita balik. Dia sangat berbahaya lah, maksudnya kejahilan tu. Tapi kalau kita yakin kita ni pandai, dan kita buat macam-macam pandai pula, dan kita menafikan benda tu tak ada, sedangkan tak jumpa tak semesti tak ada. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ucapkan takziah pada diri saya dan takziah pada tuan-tuan. Ya, takziah yang mana kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, iaitu proses PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ini berlanjutan lagi 2 minggu, tapi tidak terhenti pada 31 Mac saja. Dia akan bersambung sampai 14 hari bulan. Ya. Jadi ini memang sangat terkesan lah. Tak terkesan bagi mereka yang bekerja sendiri. Macam saya ni sangat-sangat terkesan. Maksudnya memang pendapatan saya hanya tertumpu kepada ceramah dan kelas motivasi ataupun daurah yang saya adakan. Itu pun kita tak letak harga. Itu pun kita tak main harga. Kita serahkan kepada penganjur nak bagi. Tapi kalau dah sebulan maksudnya tak ada job, dia agak memeningkan, dan begitu juga dia agak boleh dikatakan, yalah, kita ni manusia biasa, risau, ada anak, ada isteri, tambah lagi nak dari segi sudut adalah inisiatif kerajaan, maksudnya membengku ataupun menangguhkan sementara bayaran bulanan untuk rumah dan kereta dan pinjaman bank selama 6 bulan. Itu agak melegakan lah. Ya, tapi macam orang bisnes nak kena bayar sewa tempat, ya, nak bayar tu, nak bayar ni, bayar gaji pekerja pun pening kepala juga.
Saya pun bantu isteri saya juga bisnes tadika, tapi yalah, maksudnya nak bayar sewa tempat, nak bayar gaji pekerja. Kalau gaji tak kerja tak bayar, kita tahulah perasaan mereka macam mana, gaji tak ada. Dan bagaimana kita faham dalam keadaan kita ni tak ada duit. Jadi kita doa banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon pengampunan banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Quran banyak-banyak, merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah doa tuan-tuan sebagai orang soleh akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambung pengajian kitab pada hari ini, iaitu pengajian kitab yang mana dia itu adalah sambungan daripada kitab Muqaddimah Hadramiyah. Ni buku yang biasa saya pakai. Saya ada pakai dua buku ni. Ni matan dan syarah sekali. Syarah saya berpandukan kitab Al-Manhajul Qawim ataupun Al-Minhajul Qawim, iaitu yang disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Dan begitu juga saya gunakan buku satu lagi, iaitu kitab Bushrul Karim Ba'ashin. Ini kedua-duanya syarah yang sangat penting untuk kita ketahui, yang mana kalau nak faham kitab ataupun matan Muqaddimah Hadramiyah, maka kita gunakan kedua-dua syarah ini lebih baik, ya. Tapi orang kata mana lebih mudah, mana lebih senang nak bandingkan Bushrul Kalim dengan Al-Manhajul Qawim. Bagi saya lah, kalau ikut pengamatan saya, lebih senang, lebih mudah difahami, iaitu kitab Al-Minhajul Qawim, iaitu syarahan yang disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kemudian kalau kita dah baca yang tu, insya-Allah mudah untuk kita rujuk kitab Bushrul Karim. Yang Bushrul Karim ni dia punya ibarah dia dia pusing-pusing sikit. Dia susah sikit bahasa dia, dan perbahasan dia agak panjang. Jadi kena baca betul-betul. Kalau kita dah ada asas faham matan dan syarah dia, kita baca kitab tu, dia lagi sedap lah. Dan kemudian kita boleh baca buku kitab Hasyiah, syarah kepada syarah, yang pada saya sekarang Hasyiah Jarhazi. Ini syarah kepada syarah Imam Ibn Hajar. Dan satu lagi yang saya gunakan Hasyiah At-Tirmizi, ya, itu yang syarahnya 7 jilid. 7 jilid, yang mana dia sangat-sangat berkesan dan sangat bagus untuk kita faham maksud yang tersurat dan tersirat daripada syarah kitab Al-Minhajul Qawim yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sedikit pembetulan. Saya minta maaf, saya kedengar balik ada sedikit pembetulan, dan ada yang bertanya pada saya, orang yang maksudnya bangun pada hari Senin, kemudian dia nak berpuasa sunat. Dia bangun siang tu, lepas tu dia terlupa. Dia terlupa yang hari tu hari Senin. Dan dia terlupa nak niat pada waktu malam. Ya, seperti kita tahu, puasa sunat tak semestinya berniat malam sebelum fajar. Dia boleh berniat selepas fajar, asalkan tak makan, tak minum. Asalkan tak sampai waktu zuhur. Ya, maksudnya sebelum waktu zuhur dia boleh niat. Seperti mana Nabi SAW, dia berniat selepas terbit fajar. Apabila Nabi dah bertanya kepada isteri baginda, ada makanan tak makan kat rumah, maka isteri Nabi kata tak ada. Maka Nabi kata, inni saim, aku berpuasa, atau inni asum, aku berpuasa sekarang. Maksudnya Nabi berniat selepas terbit fajar, ataupun selepas subuh, ataupun selepas syuruk, ya. Jadi ulama Syafi'iyah bersepakat bahawa puasa sunat tak sama seperti puasa fardu. Dia boleh niat selepas terbit fajar. Tapi kalau orang yang terbit fajar, dia lupa nak niat malam, lepas tu termakan. Dia makan nasi lemak, minum teh tarik, lepas habis makan teringat, Allah, hari ni hari Khamis, patut aku berpuasa. Boleh tak dia berniat? Boleh, asalkan dia terlupa, bukan sengaja. Dan betul, yang saya tersilap, maksudnya bagi orang yang sudah terbiasa puasa pada hari Isnin Khamis. Dan ada soalan semalam, dia kata macam mana yang dhabit atau piawaian yang orang dah biasa puasa. Kalau kita ikut dalam Hasyiah Tirmizi, kata Syekh Tirmizi rahimahullah ta'ala, dia kata walaupun kita pernah berpuasa sekali pun sebelum ini, katakanlah dia nak puasa Isnin Khamis, minggu lepas dah start puasa dah, itu pun sudah dikira terbiasa puasa. Dan bila minggu depan dia terlupa niat, dan dia termakan pada pagi itu selepas syuruk ataupun terlepas terbit fajar, lepas tu baru dia niat untuk puasa Isnin, boleh, tak ada masalah, ya. Itu sedikit penambahan dan pembetulan sedikit yang mana saya bawakan pada malam ini.
Dan insya-Allah kita akan masuk bab seterusnya, iaitu yang semalam kita bincangkan syarat sah puasa. Pertama iaitu menahan diri. Menahan diri daripada, pertama syarat sah puasa niat. Niat kita sudah bincangkan. Dan kedua dia kata menahan diri daripada berjima dan juga beronani. Ini sudah kita bincang secara detail, boleh rujuk pada siri yang kedua. Ya. Dan yang ketiga iaitu menahan diri daripada muntah. Tidak boleh muntah dengan sengaja, kecuali kalau dia tak tahu, sebab dia tak ada ilmu, tempat dia tu tak ada ulama, ataupun tempat dia nak pergi cari ulama tu payah. Itu dikira sebagai dimaafkan, tidak menjadi masalah dan sebagainya. Ya. Tapi ataupun dia dipaksa muntah oleh orang jahat, itu tak apa, itu tidak menjadi masalah dan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja, ataupun dia memang sengaja dia muntahkan, sebab apa, ada jenis orang berpenyakit, dia macam fobia, dia ni lepas makan dia muntahkan diri dia. Pasal apa? Dia takut. Ibnu Abi Widadain, minta maaf saya tersilap semalam. Jadi tentang dobit puasa sunat tu, yang terbiasa tu, kata Imam Syekh Tirmizi, walaupun puasa dia pernah puasa sebelum, walaupun sekali, lebih itu pun sudah dikira sebagai terbiasa. Jadi bolehlah dia kalau terlupa, dia pagi termakan, terlupa niat pun, dia masih lagi boleh teruskan puasa sunat. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang ni jenis dia memang lepas makan dia muntahkan diri dia. Ada, cuba cek kat internet. Dia makan dia muntah. Pasal apa? Dia makan tu sekadar untuk mengenyangkan diri dia. untuk menyedapkan tekak dia. Dan kenapa dia muntah? Sebab dia takut gemuk. Ini perbuatan jelas dilarang oleh agama Islam, dia membazir sebenarnya, dan ialah satu tabiat yang tak baik. Dan perbuatan ni kalau katakanlah dia bersahur, makan banyak bersahur, lepas tu dia muntahkan lepas terbit fajar. Ini jelas haram dan batal puasa itu sendiri. Baik, yang keempat, kita masuk yang keempat. Keempat ni panjang sikit, mungkin kita akan ambil masa sejam sajalah, kita tak dapat masuk yang mungkin kelima, keenam kita akan cuba habiskan bab syarat ini, iaitu baik kita masuk pada bab yang keempat. Rabi' al-imsaku an dukhuli ainin jaufan ka batinil uzuni kal ihlil. Dia kata yang keempat, menahan diri daripada masuknya objek ke dalam batin, ke dalam jauf. Jauf ni melepasi anak tekak. Maksudnya dia menahan diri daripada masuknya benda yang ke dalam melepasi anak tekak, air ke apa ke, ka batinil udhuni wal ihlil, seperti mana batin telinga ataupun al ihlil. Ihlil ni dalam kemaluan pun kalau dia korek punggung dia, masukkan jari ke dalam lubang dubur dia, batal. Maksudnya masuk dalam had batin, dia batal. Baik. Okey. Bisyarti dukhulihi min manfadhin maftuh, dengan syarat kemasukannya, iaitu masuknya objek itu melalui rongga yang terbuka. Ini kita nak detailkan tuan-tuan. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini tuan-tuan, dia kata menahan diri daripada memasukkan ataupun kemasukan objek, sama ada yang boleh dimakan, seperti air, seperti minuman, seperti cikodok dan sebagainya, ataupun lam tu'kal 'adatan ka husatin min adh-dhahir, ataupun yang tak biasa dimakan, ataupun bukan bahan makanan kita, seperti batu. Kita telan batu ke, ataupun kita telan siling dengan sengaja ke, ataupun kita telan tanah dengan sengaja ke, tak kira lah. Walaupun suci tak suci, najis ataupun tidak, maka itu dikira sebagai membatalkan puasa. Ataupun dia korek telinga, maksudnya melepasi had batin, maksudnya melepasi lubang tu. Kalau luaran ni tak apa, tapi kalau dia masuk lubang tu adalah batal menurut pendapat muktamad dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi pasal apa? Orang akan bertanya, dia kata, ustaz, kalau korek telinga ni, korek hidung sampai ke apa semua ni, ataupun kita masukkan jari ke dalam kemaluan, kan? Contoh kalau suami dia ambil jari dia masukkan jari dalam kemaluan isteri dia dengan keredaan isterinya, batal. Puasa isteri batal lah, suami tak batal. Ataupun dia korek punggung dia jolok sampai masuk ke dalam lubang dubur, batal. Ini bukan mengenyangkan ustaz, tak ada. Kalau minum air tu bolehlah kita kata batal, sebab mengenyangkan,
ataupun kita makan telan cekodok ke telan nasi ke bubur ke, barulah batal pasal mengenyangkan. Okey, baik, apakah dalilnya? Dalilnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman." Nabi cerita pasal adab ketika ataupun sunat-sunat bagi mereka yang berwuduk. Apa Nabi khabar kat kita? Nabi khabar kat kita, Nabi kata berlebih-lebihanlah memasukkan air ke dalam hidung kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Baik, apa maksud hadis ni? Nabi kata wabalik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Nabi kata bila kamu berwuduk, ya, masukkan air ke dalam hidung berlebihan. Kalau boleh lebih sikit supaya apa? Untuk menjamin kebersihan hidung kita. Lebih-lebih pergi duduk kat padang pasir kan, debu masuk. Ya, untuk kesihatan tak bagus. Nabi kata bersihkan hidung kita daripada kekotoran, maka lebihkan daripada hidung ni sampai ke atas ini, lebihkan sikit bagus, tidak menjadi masalah. Ya, maka itu dikira sebagai Nabi tak bagi, kecuali kalau kamu dalam keadaan berpuasa. Dia kata berlebih-lebihanlah ketika masuk air dalam hidung kecuali kamu berpuasa. Maksudnya ketika bulan puasa, orang berpuasa jangan berlebih-lebihan. Pasal apa? Ulama kata takut air itu terlepas kat sini. So kenapa Nabi larang jangan kasih lepas kat sini? Kenapa tak kasih lepas kat sini? Sebab batal puasa. So kalaulah air masuk sampai ke dalam otak sini, ya, ataupun kharitatud dimagh, ataupun lebih daripada aqsa al-unuf kat sini, ataupun khayshum, lebih daripada khayshum sini dalam bahasa Arabnya, ya. Jadi di sini tuan-tuan, Nabi tak bagi sebab batal. Jadi kalau sini mana kenyang apa pun, sedut sampai sini, sakit ada lah. Sakit ada, tapi Nabi tak bagi ketika puasa, menunjukkan benda dilarang. So benda dilarang, benda yang tak boleh buat ketika puasa. Benda tak boleh buat ketika puasa bermakna benda tu membatalkan puasa. Tak kenyang pun masuk air dalam hidung. Tapi di situlah ulama mengkiaskan bahawa telinga pun tak boleh. Kalau hidung tak boleh lepas ini, telinga pun tak boleh, lubang kemaluan pun tak boleh, begitu tempat lain pun tak boleh juga. Itu kiasnya, ya. Ya, jadi bukan masalahnya ulama fiqah ni pandai-pandai, tidak. Kenapa rongga terbuka tak boleh lepas benda, objek dan sebagainya? Sebab ada hadis satu Nabi kata jangan berlebih-lebihan ketika sedut air dalam hidung, jangan sampai ke otak. Pasal apa? Dia boleh membatalkan puasa. Jadi berdasarkan hadis itulah maka kaedah tidak boleh memasukkan apa-apa ain ataupun objek yang nampak, ya, walaupun asap sekalipun, ke dalam rongga yang terbuka berdasarkan hadis itu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau masa cuci berak air paip masuk ke dalam dubur, batal puasa ataupun tidak? Nanti kita bincang nanti, ya. Soalan yang bagus, soalan yang baik, insya-Allah. Jadi dia masuk apa? Dia masukkan batang paip sekali ke? Ya, ataupun dia masuk hose tu sekali ke? Tak ada gurau saja, ya. Baik. Jadi itu yang disebutkan. Maka masukkan benda daripada rongga yang terbuka, iaitu dengan pilihan dia, bukan dipaksa. Contoh orang kata, ini puasa kan, aku suruh kau makan, kau tak makan aku tembak kau. Dia terpaksa makan. Masa tu tak batal puasanya. Wal ilmi bi annahu mufattirun, dan mengetahui bahawa objek kalau masuk pada rongga yang terbuka batal puasa. Ya. Baik, ila ma yusamma jaufan, yang dinamakan jauf. Jauf apa? Jauf batin badan kita. Kalau sebut jauf, J-A-U-F, maksudnya batin badan kita. Maksudnya batin badan kita apa? Melepasi tekak ni. Kita akan terangkan. Maksudnya bila melepasi tekak ni, ini namakan jauf. Kalau kat luar ni, kat lidah luar ni, itu masih dikatakan zahir. Melepasi anak tekak ni, itu dinamakan jauf. Nampak tu, ya. Jadi itu dikatakan masukkan dengan sengaja, ya. Maksudnya itu membatalkan puasa. Seperti kabatinil uzuni. Qabatinil udhuni maksudnya seperti dalaman telinga ni. Di sini nak menarik saya ceritalah tuan-tuan, ya. Di sini ada khilaf di sisi ulama mazhab Syafi'i. Ya. Ada dua pendapat. Adakah kalau korek telinga batal puasa atau tidak? Di sini ada pendapat khilaf dalam mazhab Syafi'i. Kalau nak lebih yakin, tuan-tuan buka kitab Taqrir Sadidah karangan Al-Habib Hasan Al-Kaf rahimahullahu taala. Dia kata apa? Berkaitan dengan masukkan objek dalam lubang telinga ni, batal atau tidak, ada khilaf. Majoriti mazhab Syafi'i kata batal. Kecuali pendapat Imam Ghazali dan gurunya Imamul Haramain. Imam Ghazali, ulama besar mazhab Syafi'i, dia kata
masukkan ke dalam telinga ni, kalau kita puasa kita korek lah puas-puas, menurut Imam Ghazali tidak batal. Ya. Tapi di sisi jumhur mazhab Syafi'i termasuk Imam Nawawi kata ia batal. Tapi khilaf, tapi yang muktamad, yang rajih di sisi ulama Syafi'i, korek batal atau melepasi ni. Melepasi. Kalau luar tak apa. Dia masuk kalau lubang dalam tu. Lubang dalam tu maksudnya start masuk yang benda yang gelap tu. Kan kalau kita nampak kan benda tu dia terang kan. Kalau kita nampak jarak yang dekat, benda tu masih lagi nampak kalau dengan cahaya matahari. Tapi kalau dah masuk bab kawasan gelap tu, itu namanya batin telinga. Di sisi majoriti ulama adalah batal. So boleh ke Ustaz saya nak ambil pendapat Imam Ghazali? Saya tak sure kan. Kita ambil pendapat muktamad lebih berhati-hati. Cuma kalau dia kata Ustaz tak tahan, gatal sungguhlah telinga saya ni, katakanlah dia ni telinganya gatal sampai berjam-jam lama, sampai nak solat pun tak boleh. Kalau solat, ya Allah, dia macam menggeliat, geli macam tu, gatal, maka bolehlah bertaklid kepada pendapat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ya. Wal ihlil, kemaluan depan wanita lah, maksudnya kemaluan faraj wanita tu, kalau dimasukkan situ maka hukumnya adalah batal. Ya. Apakah ihlil itu? Huwa makhrajul bauli minadz zakar, iaitu sama ada perempuan atau lelaki, ataupun ihlil ni tempat lubang air kencing. Katakanlah seseorang ini dia pergi buat rawatan untuk memecahkan batu karang. Kalau pecah batu karang, dimasukkan satu alat tu dalam melalui lubang kemaluan. Lubang kemaluan ni dia rongga yang terbuka. Lubang tu dia jadi masuk, maka batal puasanya. Katakanlah bulan puasa treatment, payah, dia kata ada 2 biji batu karang yang menyukar untuk dia membuai kecil, maka doktor kata appointment you pada bulan Ramadan. So dia pergi, ya, jadi doktor masukkan ketika siang Ramadan, ya, maka batal puasanya. So kat situ dia batal puasa dalam keadaan tidak berdosa. Rukhsah. Dia wajib menggantikan pada selepas Ramadan, sebelum masuk Ramadan yang baru. Ya. Begitu juga dia kata wal labani minat thadi. Sama juga lubang-lubang dalam nipple wanita atau tempat keluar susu tu, ya. Tapi susahlah sebab di sebalik lubang-lubang pada nipple wanita tu ada lubang tapi terlalu kecil. Kalau nak masuk pun agak mustahil lah. Tapi kalau ada benda objek yang boleh kita masukkan di riang-riang, di luang-luang lubang nipple tu, ya, kalau macam susu ibu disusukan anak tu, kata Imam Ibn Hajar, dia dikira batal juga, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini disebutkan bahawa benda tu kalau masuk sedikit pun, Imam Ibn Hajar kata kalau masuk sedikit pun dalam bab batin, itu dikira sebagai batal. Sebab itulah ada yang tanya, dia kata macam mana kalau saya cebok, air itu masuk dalam lubang dubur kita. Masuk dalam lubang dubur tinggal, ya. Tapi dia ada dalam keadaan macam mana kalau kita tengok, ya, kalau dia memang berlebih-lebihan. Kalau dia berlebih-lebihan, maksudnya masuk air ke dalam lubang dubur tu, maka batal. Ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia tak berlebihan, tanpa masuk, tersedut ke apa kan, boleh sedut ke, ya, tak sengaja, itu tidak batal, ya. Tapi kalau bab ketika kata dalam hal ni, ya, tidaklah sampai menyusahkan, ya, tak adalah kata tangguhkan buang air sampai malam, tidak. Syariat tidak menyusahkan kita dan tidak membebankan kita. Maksudnya walaupunlah kita kata kita mencebok sekadar kalau masuk pada luaran saja, dia jangan sampai hilang suku jari tu ataupun separuh jari tu dalam lubang dubur kan, itu dikira batal lah, ya. Tapi pun kalau saya buka dalam kitab Al-Majmu', kalau tak siap Majmu' atau Rawdah At-Talibin, ya, masih lagi khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah kalau kita masukkan objek dalam lubang dubur kita, separuh jari ke setengah jari ke apa ke, masih khilaf, ya. Tapi kalau sekadar masuk terlalu sedikit, tidak menjadi masalah, ya. Cuma janganlah kita masukkan batang paip air itu dalam punggung kita, itu batal lah kan. Ataupun sekalunya kalau kita buang air, tak adalah sampai kita masukkan air ke dalam lubang dubur itu. Kalau masuk sedikit, itu dimaafkan. Pasal apa? Itu dinamakan umumul balwa, benda yang sukar untuk dielakkan. Ni Faridul daripada Hindustan, ya. Mana had masuk air, di mana had masuk air, sebab masa bersih kena selalu akan masuk sedikit dalam dubur kita, ya. Jadi ketika tu, ya, dalam ketika itu, dalam hal ni, kalau ikut pendapat muktamad, sedikit pun tak boleh masuk, sedikit pun tidak boleh masuk. Maksudnya sekadar basuh luaran saja,
Ya, jadi untuk dinasihatkan lebih selamat. Ya, ada pendapat kedua mengatakan boleh kalau masuk sedikit untuk memastikan kebersihannya. Tapi lebih selamat kalau kita tak sampailah masuk dalam. Ya, cuma nanti untuk lebih selamat. Tapi kalau sekadar untuk kita, janganlah sampai menjolok sampai betul-betul dalam. Itu tidaklah sampai kita kata itu bab yang ya ada orang buat macam tu. Tapi bila masuk Ramadan dia sampai jangan masuk sampai habis separuh jari ni, tidak. Ya. Tapi kalau sekadar masuk besar macam ni ke, kan? Ni okeylah, maksudnya masih boleh dimaafkan, ataupun benda tu kalau termasuk pun benda yang sukar untuk dijaga ataupun untuk diteliti betul-betul, ya. Baik, wallahu alam. Maksudnya masuk pada batin, walaupun tak masuk pada perut sekalipun. Contoh je lah, dia kata air tu masuk sedikit dalam dubur, tak masuk dalam perut, tetap dikira sebagai batal. Ataupun kita telan dia melepasi kerongkong ni, kita keluarkan balik, alamak, kita keluarkan balik, tetap batal. Sebab apa? Dia melepasi walaupun tak masuk ke dalam perut ni. Ya, baik, itu yang disebutkan kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Begitu juga dia kata wa ka kharitati dimarin wasala ilaiha dawaun min ma'mumatin wa illam yasil ila batiniha. Dia kata, ya, selain daripada rongga yang terbuka, katakanlah anggota badan kita, bahagian perut dan otak, ya, katakanlah perut kita ni dia luka, terbelah, ya. Jadi bila rongga, kata-kata perut kita ni terbuka, terbelah, yang mana disebutkan oleh para ulama, kalaulah kita memasukkan sesuatu, contoh kalau kan perut dia terbelah tu, dia masukkan tiup, itu batal. Sebab apa? Asalnya tidak rongga terbuka, tapi dia dilukai dengan sengaja, dengan redha dia. Contoh kan saya nak pergi bedah, bila saya nak pergi bedah, doktor kata awak setuju untuk dibedah? Ya, saya setuju untuk dibedah, ya. So bila time puasa tu saya dibedah, pisau masuk, obat masuk, tangan doktor masuk, itu membatalkan puasa. Ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau cerita pasal khilaf, memang ada khilaf lah tuan-tuan. Apatah lagi bila time kita kata, takkan doktor masuk pisau dalam perut, dilukakan, dia masuk tangan kita, tu takkan batal. Sebab apa? Dikiaskan dengan rongga terbuka. Itu kaedah. Bukan dikata bukan yang kejang pun, tapi ulama fiqh dia menyesuaikan hukum berdasarkan kaedah fiqh itu sendiri, berdasarkan hadis dan berdasarkan kias. Jadi luka perut itu asalnya dia bukan rongga terbuka, tapi kita yang membukakan dengan redha. Sama ada kita sendiri yang bedah, ataupun kita sendiri yang lukakan, ataupun kita sendiri yang orang lain buat tapi keredaan kita, maka itu dikira batal. Apatah lagi bila kita ni Allahumma salli ala Muhammad, bedah ni doktor memang tak galak berpuasa pun. Itu itulah maksudnya. Okey, untuk tenaga, untuk apa, kena makan ubat, kena makan apa, ya, tambah lagi dia kena telan pil ataupun kena masuk gas dan sebagainya, maka benda-benda itu dikira sebagai membatalkan puasa, ya. Baik, begitu juga kalau kepala luka, kepala yang terbelah tu, kita masukkan obat walaupun sedikit, tak sampai ke otak tapi sampai kat tulang, kan, sampai kat dekat tengkorak ni, itu pun dikira sebagai batal. Maksudnya dalam erti kata, kalau luka lah dimasukkan obat tu masuk ke dalam luka tu, masukkan luka, dan sampai, walaupun tak sampai kepada kharitatul otak, tak sampai kepada lemak-lemak otak tu, tapi sampai dekat tulang, sampai kat tengkorak tu pun dikira sebagai membatalkan. Sebab apa? Yang luka tu sudah dikira sebagai rongga yang terbuka, dan masuknya obat sampai dekat tulang tengkorak tu, maksudnya sudah melepasi kawasan batin. Pasal apa? Dikiaskan dengan air masuk dalam hidung. Air hidung tu walaupun melepasi dekat bahagian kemuncak batang ni, nampak ni. Maksudnya macam mana kita nak tahu kalau masuk air tu dia membatalkan puasa melalui hidung? Kita nampak hidung kita ni kan, hidung saya tak mancung, ya, nampak batang ni, pembuluh ni, nampak batang tu. Maksudnya habis pembuluh tu, itulah had zahir. Kalau lepas ini, batin. Sebab tu orang tanya, ustaz, kalau korek hidung batal tak? Saya kata batal. Macam mana batal? Kalau kita korek hidung sampai sini, ya, sampai sini, otak tak sampai lagi tuan-tuan, dia tak sampai otak, tapi tetap juga dia melepasi kawasan batin. Begitu juga kalau kepala yang luka, kita masukkan obat dan kita tuang obat, dan obat tu masuk,
dikira batal puasa kita, pasalnya asalnya dia anggota tertutup tapi dibuka melalui luka ke ataupun debedahan dan sebagainya. Jadi itu disebutkan oleh para ulama. Of course benda ni ada khilaf tuan-tuan ya. Cuma biar kita sebut pasal realiti, orang yang kepala luka sakit tak diwajibkan berpuasa, boleh berbuka sekalipun. Dan biasanya kalau luka kat kepala ni tak adalah sampai mencurahkan masuk air sampai ke dalam otak ni ataupun sampai ke tengkorak, jarang, tak adalah. Ini cerita pasal hukum saja ya. Baik. Begitu juga kajaufin wasala ilahi ta'natun min nafsihi aw ghairihi biiznih. Begitu juga kalau perut yang ditikam ataupun dibedah, sama ada melalui dirinya sendiri ataupun orang lain dengan dengan izinnya. Macam tadi perut lah kan, masuknya obat, masuknya tiup, masuknya apa, tetap dikira batal puasa. Tapi kalau orang yang bedah, orang yang memang disebabkan cedera, berubat, masuk obat dalam melalui luka yang terbelah itu, maka tidak dikira sebagai berdosa berbuka puasa. Itu disebabkan keuzuran, tak dikira sebagai dosa, dan dia boleh mengqadakkan, dan dia wajib mengqadakkan selepas hari raya puasa ataupun bila-bila sebelum masuk Ramadan yang akan Ramadan yang akan datang. Ni Nik Dusuki, pengerusi ARG Kuala Lumpur dan Selangor, kata jika melalui prosedur mengambil darah dari sumsum, tulang ataupun dari tulang pinggul untuk rawatan, adakah membatalkan puasa? Ini tidak membatalkan puasa. Sebab apa? Dia bukan rongga yang terbuka. Sebab apa? Dia cocok bukan daripada rongga terbuka. Berbanding yang belahan tadi, bedah tadi, itu lain. Sebab dia sudah terbuka. Sudah terbuka, kita masuk kan. Itu batal. Tapi kalau kita ambil tulang sumsum, ataupun kita ambil dari tulang pinggul, ataupun kita ambil darah daripada sumsum, dia tak terbuka, dia memang tertutup, kita cocok dia, mana tarik, maka itu tidak dikira membatalkan puasa ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebutkan. Sama juga dikata wasala ilaihi dawaun min jaifatin, luka yang terbuka besar. Katakanlah perut kita luka besar yang mana boleh sampai ke dalam perut kita. Jadi itu dikira sebagai batin, ataupun luka terbelah dekat dada sini. Dan maksudnya kalau masukkan sesuatu tu, masukkan obat, air tu masuk, maka dia membatal. Pasal apa? Asalnya itu tutup tapi sudah menjadi rongga yang terbuka. Itu kaedah dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata wa illam yasil ila batinil am'a'i wad dima, walaupun tidak sampai ke dalam perut. Contoh luka kat sini kan, luka dekat dada ni, terbuka lubang. Ya, sekadar masuk air tu kena dekat paru-paru saja, ataupun kena dekat jantung, tak sampai ke perut, tetap juga dikira membatalkan puasa itu. Cepat betul dah, nak isyak dah. Baik kata izma wara al-khayshumi wa huwa aqsal anfi jaufun. Dia kata bahawa setinggi-tinggi yang apa melepasi khayshum, ma wara al-khayshum, melepasi khayshum, iaitu hidung yang tertinggi sekali, maka itu dikira sebagai jauf, batin. Macam sebut tadi kan. Ni. Sini khayshum. Sebab itu Nabi SAW kata, kalau kita bangun tidur, kita masukkan dalam hidung. Pasal apa? Syaitan tidur kat sini. Khayshum ni lah khayshum. Melepasi sini, ini batin. Jauf. Batal puasa. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita bagi laluan azan dulu sebab tempat saya sudah berkumandang azan. Mungkin tempat tuan-tuan, ya wallahu alam, ada daripada Umur Durman, Sudan. Sudan dah azan belum? Wallahu alam. Baik, kita bagi laluan azan dahulu. Wallahu alam.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة التي سيدنا محمد شرف وترجة العالية ومحمود الذي وعدته. Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada soalan. Apa soalan tanya tadi ni? Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz baca dua-dua Minhajul Qawim. Ya, baca dua-dua sekali. Ya, untuk ulang kaji lah. Ulang kaji saya baca dua-dua sekali. Itu kebiasaan. Dan saya baca 4. Bushrul Karim, Al-Manhajul Qawim ataupun Al-Minhajul Qawim. Itu juga Hasyiah Al-Jarhazi, syarah kepada syarah Al-Minhajul Qawim. Dan saya juga baca Hasyiah At-Tirmizi, 7 jilid. Tapi baca buat puasa ni lah untuk berkaitan dengan ulang kaji kita ni. Ya, baik tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung apa yang kita bincangkan ni. Baik, dia kata bisyartin dukhulihi min manfadhin maftuh, iaitu dengan syarat mestilah masuk pada tempat rongga yang terbuka. Dan melepasi rongga yang terbuka ni apa maksudnya? Maksudnya apa, kita jelaskan. Ustaz, kalau ibu mengandung, proses cucuk jarum masukkan iron dengan lengan. Lengan tidak. Saya pun nak cakap. Ya. Kata Imam Ibn Hajar, ya, dia kata wala yadurru wusuluha li mukhi saqih. Dia kata bahawa tidak mudarat kalau ain itu sampai melalui daging betis. Betis. Maksudnya betis tidak. Sebab apa? Betis dia tak sampai ke perut. Begitu juga lengan. Lengan ni kita masuk tu, dia tidaklah erti kata sampai ke dalam perut. Kalau dia sampai pun tapi bukan melalui rongga yang terbuka. Kalau kita nak daripada bawah sampai atas tidak menjadi masalah. Beha ke tidak. Lengan. Tapi kalau yang kita kata bawah tekak ni sampai ke perut, sampai ke kemaluan, itu dikira sebagai possibility untuk menjadi rongga yang terbuka. Tapi kalau betis tidak menjadi masalah walaupun terbelah ataupun sekalipun, ya. Sebab apa? Dia tidak possibility untuk sampai ke perut. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi perempuan yang masuk injection, masuk dekat lengan tu, tidak dikira membatalkan puasa. Pasal apa? Tidak melalui rongga yang terbuka. Ya, sama jugalah kalau dia masukkan air dekat tiub ke dan sebagainya, maka juga tidak dikira sebagai membatalkan puasa. Pasal apa? Bukan melalui rongga yang terbuka. Ya, baik, tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita kata sebut tentang hal ini, yang mana apa kata lagi? Macam mana kita nak tahu piawaian ataupun dhabit zahir dan batin? Kalau batin tu ataupun zahir tu selagi mana objek tu berada pada had zahir, selagi tak batal wuduk. Macam contoh mak kita kan. Mak kita ni kalau dia masak tu, nak rasa masakan tu macam mana? Dia ambil air tu, dia ambil kuah tu, ujung lidah dia rasa. Ya, selagi mana tak sampai had batin, tidak batal. So macam mana kita nak tahu had batin? Had batin kata Imam Ibn Hajar iaitu makhraj kha. Jin kha ada titik, ha titik atas tu. Kata Piramli ke Sudin, jin mata toncit. Ya, kha tu itulah zahir. Dan begitu juga disebutkan, dikata wal ha muhmalah zahir. Ha tu pun zahir. Maksudnya ha ni sinilah. Kalau selagi makanan tu tak masih lagi dekat makhraj ha, itu dikira sebagai zahir. Ya. Tak. Kha dengan kha, kha dengan ha. Ya. Kata ha tu hamzah. Ya. Alaihim itu batin. Nampak tu? Ya. Kalau kha, ha itu adalah zahir. Jadi kalaulah kita masukkan katakanlah kacang tu selagi mana tak sampai makhraj ha ni kan dalam, ni betul kat halkum ni,
hak. Maka itu disebut sebagai had batin. Kalau dah sampai sini, batal. Walaupun kita luahkan balik. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar. Ya. Baik. Dia kata ibtila'un nukhamati minhu. Ya. Kalau kita telan kehak. Maksud telan kehak macam mana? Katakanlah kita batuk. Terkeluar kehak. Pada had zahir. Sampai kat lidah. Sampai kat lidah, kalau kita telan balik, batal puasa. Sebab apa? Dia dah sudah keluar daripada batin. Batin daripada kahak ni sama ada dekat tekak kita ataupun dekat paru-paru kita ni. Jadi bila kita batuk terkeluar, so wajib kita ludah kita buangkan. Itu. Kalau dah melepasi ke lidah ni sampai ke makhraj ha atau kha, kan? Maka tak boleh ditelan. Kalau telan, batal puasa. Sebab apa? Alasannya benda ain tu daripada jauh dia sudah keluar masuk dekat kawasan zahir, kemudian ditelan balik masuk ke batin, seolah-olah macam benda tu yang sudah berada di batin masuk ke zahir balik. Itu tak boleh, kecuali kalau dia berlega-lega kat sini, tak pergi buat hak, kita telan balik, itu tidak menjadi masalah. Ataupun ada orang jenis dia ada hingus tu bukan dia sampai kat tekuk, sampai kat leher, sampai dekat dia punya apa ni lah, kerongkong tu. Tapi dia tak keluar kat batin, dia telan. Woi, geli memang geli lah. Geli yang memang tak dapat kita nak cakap kan. Tapi dia tarik sampai dekat tekak sini, dia tak keluar kat lidah, dia telan balik. Itu tidak membatalkan. Tapi kalau dia sodok keluar dekat lidah, lepas tu dia telan balik. Allah Akbar. Kata, kenapa telan? Sedap rasanya. Woi, gelilah. Kalau tengok orang macam tu, boleh katakan sehari suntuk tak makan lah. Geli semua. Ya. Ustaz, kalau untuk ibu mengandung proses mencuci, kita dah tanya dah. Baik, ada Akademi Ar-Rawdah. Berkenaan inhaler, boleh Ustaz terangkan? Atau, benar tak? Atau Ustaz dah terangkan tadi masuk dalam bab ni. Inhaler batal. Majlis Fatwa ke Selangor, dan kebanyakan negeri batal. Sebab apa? Dia ain yang boleh dirasa dan boleh dipegang, ya. Boleh dipegang apa tu, dia cecair kan. Itu memang dia sama macam air juga. Walaupun dia tak sampai ke perut, tapi dia melepasi anak tekak, maka bagi saya hukum yang batalkan. Kalau orang yang ada penyakit asma, terutama orang yang penyakit asma yang terlalu berat, maksudnya satu hari kena ambil inhaler 3-4 kali, orang macam tu tak wajib puasa dah, kena bayar fidyah saja. Ya. Tapi Allah kesian tak puasa. Ya, dia tak boleh puasa. Katakanlah 10 tahun dia tak boleh puasa. Pasal apa? Memang doktor dah sahkan dia ni ada penyakit asma yang kronik. Kalau tak kronik, dia pakai inhaler sebelum sahur dan pakai sekali lagi selepas berbuka. Ini yang tak kronik, itu tak ada masalah. Ya, tapi yang kronik, pagi kena pakai, tengah hari kena pakai. Itu doktor dah sahkan. Orang macam ni tak wajib berpuasa. Malah ada pendapat mengatakan kalau berpuasa boleh memudaratkan dirinya, puasanya itu adalah haram. Maka orang macam ni kalau asma kronik yang kena ambil lebih daripada 3-4 kali sehari dalam tempoh 24 jam, maka orang macam ni tak wajib berpuasa. Lepas puasa, pergi kat pejabat zakat, dia bayar fidyah saja. Satu hari tercupak. Jadi tak dapat pahala puasa, dapat pahala puasa. Dikiaskan pada hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Man marida aw safara, kataballahu lahu sahihan muqiman." Ya, kataballahu lahu ajran sahihan muqiman, sahihan wa muqiman. Nabi kata, sesiapa yang sakit, ya, sakit sampai tak dapat nak pergi solat berjemaah dekat masjid, dengan orang khabar, alamak aku sakit, tak larat nak pergi, tak boleh berjemaah, ya. Dan orang pun musafir. Kan musafir zaman dulu kan tak boleh solat berjemaah. Mana ada surau dekat RNR. Seorang musafir seorang-seorang, solat seorang-seorang lah dekat masjid, dekat tepi jalan, ya. Jadi orang ni dah terbiasa solat berjemaah. Tetapi disebabkan sakit, disebabkan musafir, dia tidak dapat solat berjemaah. Apa kata Nabi? Kataballahu lahu ajran sahihan muqiman. Maka Allah tuliskan untuknya ganjaran seperti mana dia sihat, yang mana ketika sihat dia pergi masjid, dan ketika mana dia mukim dia pergi masjid. Seolah-olah dia solat kat rumah dalam keadaan sakit, dia mendapat pahala sebiji tak berkurangan pun sembahyang kat masjid. Dengan setiap tapak pahala berjalan, ganjaran diangkatkan, kedudukan diangkatkan, lepas tu dosa-dosa dia digugurkan, dapat pahala iktikaf, semua sebiji. Nampak tu? Begitu juga orang puasa.
tak boleh berpuasa tapi dia dah biasa puasa, tapi disebabkan kesakitan menghalang dia untuk berpuasa selama sebulan, contoh asma yang kronik, maka dia tak wajib puasa, tak payah qada sekalipun, cuma bayar fidyah saja. Tapi dapat pahala puasa Ramadan penuh tak? Dapat, berdasarkan hadis Nabi SAW. So jangan risau. Bagi saya inhaler batal. Pasal apa? Di ain boleh dirasa, boleh merasalah, boleh dipegang. Kalau sembuh kat muka kita tu, benda tu terasa, dia macam benda nampak objek lah, maka benda tu kira telan tu dia adalah apalah, macam angin tak kan, angin dia tak boleh pegang dan tidak berbau, dia cuma rasa saja. Tapi kalau masuk tak ada masalah, ya. Wallahu alam. Okey. Baik, bab inhaler moga-moga dapat menjawab persoalan. Inhaler dah terangkan tadi dah, moga-moga dapat menjawab soalan. Bagi saya benda tu mestilah membatalkan puasa. Sebab apa? Benda ain. Memasukkan tiup melalui hidung, batalkah Ustaz? Kalau masuk sampai ke sini, biasa masuk ke hidung tu dia nak keluarkan cecair kotoran dalam perut kan. Jadi saya dulu pernah zaman masa darjah 4, ingat lagi sampai sekarang, saya appendix, saya ada asid dalam perut saya tu, doktor nak keluarkan, nak keluarkan kahak dalam dada saya tu. So dia masuk ke hidung sampai dekat paru-paru, dia sedut keluar. Itu batal, ya. Ataupun dia masuk sampai dekat sini, batal. Sebab tu saya kata kalau kita korek hidung macam ni tak batal, kalau sampai sini tak batal. Tapi kalau jari kita sampai sini, batal. Ya. Tapi mustahil ke tidak? Memang mustahil lah berlaku macam tu. Wallahu alam, ya. Assalamualaikum Ustaz, macam mana pesakit dialisis pinggang melalui memasukkan wayar ke dalam perut? Ya, kalau merut itu membatal. Kalau ikut pendapat muktamad batal. Sebab apa? Perut tu sudah dibuka, ada lubang dia, sudah menjadi rongga terbuka. Maka dimasukkan darah, keluar darah, dimasukkan tu, masukkan kimia yang sihat lah untuk membersihkan darahnya, maka dikira batal kalau ikut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ya, kalau ikut fatwa antarabangsa tidak membatalkan. Ada sebagian ulama tidak membatalkan. Ya, sebab apa? Dia tak masuk dalam tekak. Maksudnya benda yang asal tidak rongga terbuka tapi sebab luka menjadi rongga terbuka, itu khilaf. Tapi mazhab Syafi'i itu dikira rongga terbuka, dikira batal juga. Namun macam mana sekalipun, arwah pak mertua saya ni dia memang melalui proses dialisis. Memang doktor tak bagi orang dialisis ni berpuasa. Memang sangat bahaya. Sama ada muda ataupun tua. Jadi sama juga hukumnya, dia tak payah qada, tak payah puasa. Cuma bayar fidyah saja kalau dia mampu. Ya, dan bayar fidyah dan dia dapat pahala sama seperti orang berpuasa. Sebab apa? Keuzuran sakit tu bukan dia yang minta, ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, banyak soal jawab hari ni, ya, sampai kita tak banyak pergi mana matan. Ya, baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala yadurru tasarrubu al-massam. Ya. Al-masammi. Silap. Sebab apa? Tak ada baris. Saya pun keliru. Wala yadurru tasarrubu al-masammi biduhni wal kuhli wal irtisal. Tidak memudaratkan masuknya air melalui liang kulit. Maksudnya kalau kita kan spray ni kan, spray ni spray untuk sakit otot, kita spray macam ni, ya. Ni contoh. Ya, kalau orang yang jogging tu lagi tu ni spray kan. Nampak? Dia meresap kat dalam roma kita ni, liang roma. Ini tidak membatalkan. Sebab apa? Itu tidak dikira sebagai rongga terbuka. Ya. Pasal apa? Susah nak elakkan lah. Susah nak elak, dan benda tu sukar untuk dielakkan dan tidak mungkin kita dapat elakkan. Kecuali kalau kita sendirilah yang nak mengelakkan, takkan dia pakai plastik kot. Ya, wallahu alam. Ya, ada soalan lain pun tak nampak mana atas ni, ya. Okey. Ya, jadi masuk ke dalam rongga, contohnya minyak, kita pakai minyak masuk. Wal kuhli, celak ke, ataupun dia pakai bedak kan, perempuan pakai bedak, ya. Tiba-tiba bedak tu masuk dalam rongga tu, itu tidak dikira sebagai membatalkan. Wal irtisal, begitu juga mandi. Mandi juga tidak dikira sebagai membatalkan. Katakanlah kita mandi, air itu meresap masuk dalam liang kulit kita, susah betul nak sebut. Ya, walaupun dia masuk sampai ke perut, tidak dikira sebagai membatal. Li'annahu
lam yasil min manfadhin mahfuh. Sebab apa? Dia tidak masuk melalui rongga yang terbuka. Sama jugalah kalau kita injection masuk, kan, masuk kulit itu, ya, perempuan yang injection dan sebagainya tidak batal, walaupun masuk tu sampai ke perut. Pasal apa? Dia tidak dikira sebagai masuk melalui rongga yang terbuka, ya. Baik, wa kana fi hayyizil hayyizil afwi wala karahata fi dhalik, ya, lakinnahu khilaful aula. Tetapi ia dikira sebagai benda ini maafkan dan tidak dikira sebagai makruh, ya, tetapi tinggalkannya lebih afdal. Contoh kalau kita mandi ni, katakanlah air itu beresap dalam kulit kita, adakah dikira makruh? Tidak makruh, ya, tapi untuk tinggalkan itu lebih afdal, ya, kata al-Imam Ibn Hajar. Baik, disebutkan lagi, fa in akala au syariba nasiyan au jahilan qalilan au kathiran lam yuftir. Ini paling sedap dengar ni. Dia kata jikalau seorang itu makan atau minum dalam keadaan terlupa ataupun dalam keadaan jahil, sama ada sedikit ataupun banyak, maka tidak batal puasanya. Itu lam yuftir. Nampak tu? Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, man nasiya wa huwa saimun fa akala aw syariba, wa fi riwayah wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Ya, dalam hadis Nabi SAW sebut, sesiapa yang berpuasa, iaitu termakan dan terminum ketika mana dia sedang berpuasa, maka dia minum atau makan, atau maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Ya, sesungguhnya Allah telah bagi dia rezeki makan dan minum. Nampak ni, dia bangun tidur biasa hari Ramadan yang pertama, dia teguk satu botol Coca-Cola, dia teguk habis. Satu botol besar Coca-Cola tu, besok diabetik lah tuan-tuan. Bacaan gula tinggi, bukan 7, 8, 16. Itu bunuh diri namanya, potong kaki. Katalah dia teguk air sejuk. Sejuk tak apalah, air putih. Lepas teguk setengah botol, Allah, ya Allah, aku puasa hari ni. Maka Nabi kata, falyutimma saumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Ya, pasal apa? Dia tak sengaja dilupa. Dan Nabi tambah lagi, sesungguhnya Allah bagi dia rezeki makan dan minum. Itu rezeki dia. Ya, ataupun dah tengah hari lapar sangat, first day puasa, dia pun makanlah nasi kandak, ayam seketul dengan sotongnya, dengan udang, ya. Bila dah tersedar, Allah mak terlupa, wajib berhenti, apa yang dalam mulut kena keluarkan. Tak boleh, alamak, hari ni puasalah, dia telan, batal puasa. Ya, tapi kalau keluarkan daripada mulut dia kumur-kumur, itu tidak dikira sebagai membatalkan puasa. Ya, tapi kalau dah makan licin habis, siap jilat pinggan tu, dah settle, bukan kau puasa ke hari ni? Ya Allah, terlupa puasa lah, tapi nak terus puasa. Tak apa, kau teruskan puasa. Sebab apa? Kau tak sengaja. Tapi minum air tak boleh. Aku tak minum air lagi dah. Itu tak boleh, itu batal. Tapi kalau puasa sunat tidak menjadi masalah. Puasa fardu haram hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Baik, dan begitu juga dalam hadis, rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Disebut oleh Nabi SAW, diangkat umatku daripada dosa dan tanggungjawab bagi mereka yang tersilap, bagi mereka yang terlupa, dan mereka juga yang dipaksa. Jadi terlupa, yang tersalah ataupun dipaksa, maka diangkat pentaklifannya, tidak dikira sebagai berdosa dan diteruskan puasanya. Ya. Baik, ini disebutkan wala ya'dharul jahiru illa in qaruba ahduhu bil Islam, ya, au nasha'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama. Disebutkan di sini, dikata melainkan tidak dimaafkan. Maksudnya orang yang terlupa, orang yang jahil dimaafkan, tapi tidak dimaafkan orang yang jahil. Maksudnya kalau dimakan sebab dia jahil. Contoh, Ramasami ni baru masuk Islam, baru sehari masuk Islam, dan dia masuk Islam tu pada bulan Ramadan. Dia tak tahu yang Islam ni Ramadan kena puasa. Dia pun lepas masuk Islam, dia pergi ambil air dekat kowe tu, masjid tu, dia tadah, dia minum tanpa dia ketahui, sebab baru sangat masuk Islam. Itu tak apa. Ramasami minum pasal apa? Dahagalah tadi, tunggu lama nak pergi masuk Islam, lama sikit nak tunggu sampai apa semua tu, minumlah. Hari ni puasa lah. Tak tahu ke? Dia boleh teruskan puasa. Sebab apa? Baru-baru sangat masuk Islam. Tapi kalau dah 2-3 hari Ramadan, tak tahu juga, tak boleh lah. Ya. Dan tidak memberi keuzuran bagi orang yang jahil, illa in qaruba ahdu bil Islam, yang baru masuk Islam. Baru sangat masuk Islam. Itu tak apa. Ya. Au nasha'a bi badiyatin ba'idatin minal ulama, ataupun
dia ini hidup ataupun dibesarkan dalam satu kampung yang tak ada ulama. Ya, yang tak ada ulama, dia kata bihaitsu la yastati'u an-nuqlah ilaihim. Maksudnya haitsu la yastati'u an-nuqlata ilaihim, maksudnya dia tak mampu untuk berpindah. Contoh, kita duduk dekat Ampang, saya duduk dekat Ampang. Ampang ni seorang ulama pun tak ada. Nak jadi tempat rujuk pun tak ada. Maka kita kena pergi dekat Kajang. Pergi Kajang tanya, itu tak apa. Ada kereta, ada bas, kena tanya. Tapi dia duduk kat kampung, memang jauh. Ulama dia jauh-jauh belakang. 1000 marhalah contohnya. Itu tak apa. Disebabkan kejahilan itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau disebabkan kejahilan yang disengaja tak nak belajar, sedangkan ulama keliling ada, boleh tanya online, boleh tanya secara WhatsApp, ya, boleh pergi surau tanya kat ustaz sendiri, tapi dia tak nak. Tapi kejahilan itu disebabkan li taqsirihi, ya, bitarki ma yajibu min ta'allumi dhalik, maksudnya kelalaian dia, kemalasan dia, tidak mahu mempelajari ilmu agama itu sendiri, ya, itu salah dia sendirilah. Maka itu tidak dikira sebagai perkara yang dibenarkan oleh syarak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, wala yuftiru bi ghubarit tariq wa in ta'ammada fatha famihi. Ya, dia kata tidak dikira membatalkan puasa dengan debu jalanan. Dia pergi jalan, dia buka jalan debu kan, pada pasir, ya. Wa in ta'ammada fatha famih, begitu juga dia berjalan dekat jalan padang pasir, dia buka mulut dia, cakap ya, dan debu tu masuk mulut, maka itu tidak membatalkan, ya. Tapi kalau kita buka dalam Hasyiah Jarhazi, dia kata tetapi dengan syarat taqyiduhu bi la liyudkhilah, bukan niat untuk memasukkan. Dia nampak debu, nak sedut, itu batal. Tapi kalau dia buka mulut dengan sebab tidak mahu memasukkan tapi termasuk juga, maka batal. Jadi inilah orang kata ni, kadang-kadang ada orang dia quote dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, dia kata tengok ni, kalau kita buka mulut dengan sengaja, debu tanah tu masuk dalam mulut kita, tak batal puasa. Kalau macam tu rokok batal lah. Kepala banar dia. Ya. Dia tak tahu, kalau sebab tu matan tak boleh pegang pada matan saja, kita kena lihat pada syarah dia sekali. Syarah dia kata apa disebutkan dalam bab ni, apa yang disebutkan dalam hal ni kena sebut. Jadi walaupun dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah tu disebut, dia kata wa in ta'ammada fatha fammi li adami qasdi lidzalik, bukan sengaja dibuka. Bukan sengaja dibuka, maksudnya dia lalu, ya, dia lalu tu dia buka mulut bukan dengan sebab nak memasukkan debu tu, tidak. Maksudnya debu dalam mulut sebab dia berjalan, dan dia buka mulut tu bukan disebabkan nak memasukkan habuk tu ataupun debu dalamnya, maka tidak batal. Jadi orang isap rokok ni, dia buka mulut, dia sedut tu memang dah niat nak memasukkan asap dalam paru-paru dia. Itu memang batal lah. Jadi disebutkan dalam Tuhfatul Muhtaj, kalau dia buka mulut sedangkan debu jalan tu memang terbang, dia buka mulut dengan niat untuk memasukkannya, maka batal puasa. Jadi sama jugalah dengan rokok pun sama juga. Sebab rokok ni ain, nampak, boleh kita hidur dia, dan kita boleh rasa dia. Kalau sedut memang sakit sungguh katanya lah, wallahu alam, kita pun tak tahu, ya, wallahu alam. Saya pernah lah dulu, zaman dulu pernah, ya, cuba-cuba isap rokok kan, kita tahu macam mana, ya, pernah jugalah rasa, jadi memang sakit tu, dan boleh ketagih rasanya tu, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka batal, ya. Ataupun ketika mana dia berjalan, tiba-tiba ada debu tepung, katakan lori tepung terjatuh bertebaran tepung tu. Dia berjalan, dia banyak ya tepung. Dia tu tepung masuk. Tapi dia buka mulut tu dengan sengaja, bukan nak sebabkan tepung tu masuk. Dia bukan tak niat tu, itu tak batal. Tapi kalau tepung masuk, kenyang sikit, itu batal, ya. Baik. Disebutkan wala bibal'ir ri'i tahir al-khalis min ma'dinihi. Begitu juga tidak membatalkan puasa jikalau menelan air liur yang suci, yang tidak bercampur dengan apa-apa daripada mulutnya. Disebutkan, katakanlah dia kumpul-kumpul penuh air liur ni, dia telan. Batal tak? Maka tidak membatalkan puasa sama sekali. Ya, walaupun dia kumpulkan air liur kat lidah dia keluar macam ni. Tidak batal. Kecuali kalau air liur tu dia dah meleleh, dia keluar.
Dia sedut balik, air itu batal. Sebab apa? Benda tu dah keluar, dia sudah menjadi ain yang berpisah daripada mulut dia. Tapi kalau dalam mulut, tidak menjadi masalah. Contohnya dia ambil liur, dia buang kat situ, diminum balik, batal. Sebab apa? Air liur tu bila berpisah daripada mulut, maka itu dikira sebagai ain yang sudah terpisah, ain yang tersendiri ataupun objek tersendiri. Bila kita telan, maka dia membatalkan puasa, ya. Tapi kalau berlega-lega dalam mulut, tidak menjadi masalah. Kenapa tak batal? Sebab air liur ni bukan daripada tekak, daripada kelenjar-kelenjar pipi kita ni. Nampak ulama bijak, tuan-tuan. Ulama walaupun ilmu sains tak ada, tapi dikaji macam, kalau dilihat dapatan kajian tu bertepatan dengan kajian sains sekarang ni, ya. Ulama kata kalau muntah batal, kalau keluar daripada sini batal. Kita telan balik, katakanlah kahak, telan balik batal. Sebab apa? Daripada batin. Tapi air liur tak batal. Pasal apa? Ulama tahu sebab air liur ni bukan daripada sini, daripada kelenjar mulut kita, ya. Tapi selagi mana air liur tu berlega-lega dalam mulut kita, telan tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita keluarkan balik, kita telan, batal. Sebab apa? Sudah menjadi ain yang berbeza dan terpisah daripada mulut itu sendiri, ya. 9 lebih dah. Tapi bab yang keempat tak habis lagi. Nasib baik kita tak sambung bab 4 semalam, tuan-tuan. Sebab apa? Dia dikira sangat detail lah. Baik. Okey. Baik. Wa in akhrajahu ala lisanih. Kalau dia keluar lidah, liur kan, liur dia keluar macam ni, masuk balik, tak batal. Dia masih lagi dikira sebagai dalam mulut. Tapi kalau lidah keluar, meleleh sampai kat sini, dia sedut, batal. Sebab apa? Luar daripada mulut. Tapi masih dalam atas lidah, tidak dikira membatalkan puasa. Jarang berlaku lah, tuan. Jarang. Tak ada siapa nak buat. Cuma kita nak bezakan dari segi sudut perbahasan, ya. Suci, maksudnya suci. Maksudnya kalau air liur tu suci. Kalau air liur tu bercampur dengan darah, tak boleh telan dengan darah. Kecuali kalau memang kita balik daripada dentist, memang darah tu tak boleh dihilangkan. Memang takkan kita darah tu nak kejajak ludah. Nak kita duduk dalam masjid, ataupun kita duduk dalam rumah. Jadi payah macam tu, susah. Jadi macam mana? Itu kalau tertelan sikit, itu dimaafkan sebab sakit, ya. Tapi kalau bercampur air liur tu dengan, katakanlah dengan lauk yang kita makan, kari siang tadi tu, kita makan kari tu, dia menyembunyi di sebalik gigi kita. Bila bercampur tu rasa kari sikit, itu kena ludah. Kalau telan, maksudnya benda itu adalah batal, ya. Khalis, tidak bercampur dengan apa-apa, ataupun bercampur dengan najis seperti darah dan sebagainya, kecuali sukar untuk dielatkan seperti mana orang lepas cabut gigi, lepas terlepas belah mulut dan seumpamanya, ya. Baik. Okey. Wa yuftiru bi jaryir riki bima bainal asnan bi qudrati majih, ya. Membatalkan puasa dengan pengaliran air liur dengan apa yang terdapat di celah-celah gigi, sedangkan dia mampu untuk meludahnya. Contoh, air liur tu bercampur dengan cebisan nasi kita yang terselit di sebalik gigi, ataupun cebisan-cebisan daging yang tersangkut ke gigi kita, bercampur dengan air liur kita, kita telan, batal. Sebab apa? Dia bukan air liur yang tulus, tapi air bercampur dengan objek, dengan air, maka membatalkan, ya. Maka dia wajib meludahkan. Tapi kecuali kalau dia tak mampu untuk meludah, contohnya lah tengah semayang, Allahu Akbar, Ramadan, siang Ramadan, main Zuhur, ya, kita minta satu hari nanti Allah mudahkan kita dapat kembali kita semayang kat masjid. Rindu betul dengan masjid, rindu betul nak salat berjemaah, ya. Jadi bila dia semayang, tiba-tiba dia sedar ada nasi sahur tadi tu, daging tu, dia terasa, alamak, nak ludah macam mana? Ludah tak boleh, dalam masjid haram, ya. So macam mana? Dia tak ada pilihan lain. Ataupun dia ada tisu, ada handkerchief, dia wajib dia ambil tisu ni, dia ludah. Tak apa, itu tak apa, ya. Tapi kalau tak ada alat lain, contoh dia tak boleh ludah, haram masjid. Nabi SAW marah sungguh. Ada nampak ada kesan kahak dekat masjid Nabi, ada seorang wanita ambil kain, dia lap dan dia letak minyak wangi. Nabi suka. Bulu-bulu Nabi merah. Jadi kalau kita ludah tak boleh, kita terpaksa telan, itu lain cerita. Maka dibenarkan, tidak menjadi masalah sama sekali. Tapi kalau kita mampu untuk ludah, kita telan, maka hukumnya haram. Begitu juga kahak. Jadi disebutkan juga wa bin nukhamati kadzalik, begitu juga dengan kahak. Begitu juga dengan kahak, maka juga dikira sebagai batal selagi mana kita mampu untuk meludahnya. Kalau tak mampu, seperti dalam situasi masjid, tak ada handkerchief, tak ada tisu, tak ada tuala kecil, maka terpaksa telan, ikut dikira dimaafkan, ya. Wa bi busulil ma'il madmadati, ya, wa al-jawfa, sampainya air kumuran ke dalam
tekak kita. Ya, in balagha, kalau berlebih-lebihan. Kalau kita kumur-kumur pada yang apa saja, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita berkumur-kumur berlebih-lebihan sehingga melepasi tekak, iaitu had batin, batal. Ya, maksudnya kalau kita berkumur-kumur dalam keadaan berpuasa, berkumur-kumur disebabkan berwuduk, kita sebut dengan dia, ya, min ghairi najasatin, maksudnya kalau berkumur-kumur keterlaluan sehingga masuk air, batal. Kecuali kalau min ghairi najasatin, katakanlah ada najis dekat tekak kita ni, ada darah. Kita tahu darah ni tersangkut kat sini. Jadi terpaksa kita lebih sikit basuhan tu. Maka itu tak apa. Kalau terlepas, tidak menjadi masalah sebab di keuzuran kita wajib membersihkan najis yang berada dalam mulut kita. Ya. Baik. Bi ghairi mubalaghatin, maksudnya wa bi ghairi mubalaghatin min madmadatin li tabarrudin au rabi'atin wa abasin. Dia kata kalau berkumur-kumur disebabkan saja-saja nak sejukkan mulut ataupun disebabkan sia-sia saja-saja ya, maka kalau secara tidak berlebihan sekalipun tertelan, batal. Ada beza tuan-tuan, beza kalau kita berkumur-kumur disebabkan berwuduk. Maksudnya kita berwuduk, kumur-kumur tidak berlebih-lebihan, maka terlepas air itu tak batal. Tapi kalau kita berkumur-kumur ketika berwuduk sehingga menyebabkan berlebih-lebihan tertelan air, batal. Manakala kalau berkumur-kumur bukan disebabkan wuduk ataupun mandi junub, saja-saja ya, untuk menyejukkan mulut, untuk segarkan mulut ataupun untuk sia-sia, bukan disebabkan benda ibadah, maka walaupun kita berkumur-kumur dalam keadaan tidak berlebih-lebihan, tapi kita berkumur-kumur ala kadar biasa, tertelan air, batal. Kecuali ketika dalam keadaan berwuduk, ya. Baik, kita ambil. Dan seterusnya, yang kelima, keenam dan ketujuh itu Islam. Syarat sah puasa mestilah Islam. Orang kafir tak sah. Ya. Dan seterusnya, bagi mereka yang berpuasa suci daripada haid dan nifas. Wanita dalam keadaan haid dan nifas tak sah puasanya. Ya. Dan seterusnya, bagi mereka yang hilang akal, pengsan ataupun gila ataupun dia pengsan dan hilang akal ataupun mabuk. Mabuk pun dikira sebagai perkara yang membatalkan wuduk, ataupun mabuk yang dibuat-buat, minum arak ke ataupun makan ubat ke, itu dikira. Dan kita akan bincangkan detailnya nanti insya-Allah pada keesokan hari. Sebab apa? Lebih 1 jam lah, ya. Tuan-tuan pun nak solat isyak, saya pun nak solat isyak juga, ya, dan kita pun nak makan malam dan seumpamanya. Jadi insya-Allah yang bab pengsan dan bab gila tu insya-Allah kita akan sambung, ya. Afiq Khan ada lagi kah? Afiq Khan dia mesti tunggu jawapan yang lepas tu tak? Ya, kalau dia kata kalau kita ni berpuasa nak berjimat dengan isteri, nak elakkan bayar kafarah, maka dia berbuka dulu. Adakah dia kena bayar kafarah juga? Jeng-jeng. Jawapannya insya-Allah pada besok hari. Ya. Tak sampai hati pula lah, ya. Baik, jawapannya bagi mereka, contohlah kan, contoh. Ya. Kan berjimat di siang hari Ramadan kan haram. Siapa berjimat dengan isteri pada siang hari Ramadan, iaitu dia kena bayar kafarah. Sama ada membebaskan hamba seorang, kalau tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau disahkan doktor tak mampu berpuasa, barulah dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya. Baik, dalam hal ni, tapi dia bijak. Dia tak terus berjimat. Tetapi dia makan dulu, yang kita makan dulu, yang makan, dah makan pukul 8 tu, dia masuk bilik, dia berkelamin. Adakah kena bayar kafarah? Baik, dalam mazhab Syafi'i tak kena bayar kafarah. Tapi dosa yang sangat besar. Ya, kalau di negara Islam yang ada hudud, dia wajib kena ta'zir. Kena sebat kurang daripada, mungkin kena sebat. Kalau dia berzina, kena rejam. Mungkin hukumannya lebih ringan ataupun, ya, maksudnya kena sebat lah. Kalau dia berada di negara Islam yang ada hudud, sebab walaupun tidak kena kafarah, tapi sengaja dia berjimat pada siang Ramadan, tetap dikira sebagai penghinaan. Walaupun tak kena kafarah, tetap juga kena qada puasa dan kena taubat nasuhah, dan dosanya sangat besar sehingga kan sultan boleh menjatuhkan hukum ta'zir ke atasnya, ya. Jadi itulah insya-Allah yang mana kalau kita lihat dari segi sudut perbahasannya, kita sampai di sini saja dulu. Insya-Allah kita akan masuk pada keesokan hari, iaitu syarat wajib berpuasa pada bulan Ramadan dan seterusnya dalam bab-bab yang lain, ya. Begitu juga bab
keharusan berbuka puasa. Siapakah yang diharuskan untuk tidak berpuasa? Kita bincangkan pada esok hari insya-Allah. Baik, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada mereka yang sudi setia mengikuti kelas saya sehingga pada hari ini. Dan alhamdulillah rating pun tak berubah. Sekali yang datang tu 100 lebih, alhamdulillah. Cuma ni berkurangan sikit lah sebab mungkin ada yang nak makan, ada yang nak salat isyak dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita bertemu pada esok hari. Mohon maaf, malam juga pada waktu yang sama. Mohon kita panjang umur dan murah rezeki dapat bertemu pada keesokannya. Mohon maaf kalau ada salah silap, kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza dhanban illa kafarta wa la dan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaita ya rabbal alamin. اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والجنون والبرص وسيء الأسقام. اللهم اشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم إنا نعوذ بك اللهم ادفع عنا البلاء والباباء وسيء الأسقام يا ربنا. Ya, esok yang soalan lebih-lebih saya akan cek balik, saya akan jawab pada besok insya-Allah ya. Kalau lupa tolong ingatkan saya balik.